A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang SMB pada pagi Jumaat yang barakah ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, mungkin moderator anda, dan topik yang kita kongsikan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-puan, berkaitan dengan OPR. OPR naik lagi, apa impak kepada peminjam? Itu dia tajuk yang cukup kecil. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada ceramah sedikit makluman sedikit ni pertemuan kita pada pagi ini, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman bin Abdul Latif, merupakan berasal keluarganya berasal daripada Kelantan. Dia menetap di Selangor. Beliau merupakan pengarah program MBA di Putra Business School PBS. Dan juga ahli bersekutu Malaysia Institute of Accountants MIA. Selain itu, beliau juga memegang jawatan Naib Presiden Persatuan Penulis-Penulis Kes Malaysia dan juga Naib Pengerusi Gerakan Keadilan Monetary Malaysia. Cukup hebat proses kita. Dan beliau juga adalah pemegang, ini yang menariknya, pemegang Malaysia Book of Record dalam kategori ahli akademi yang mempunyai penampilan media terbanyak. Dan selain daripada itu, yang lebih menariknya, beliau pada hari Khamis jam 2.30 petang, beliau di Radio Selangor FM 100.9 FM berbicara tentang pengurusan kewangan. Baik, itu dia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Itu Zaki, apa dia. panggil apa Z? Panggil Z Ya, boleh saja, Prof. Boleh Nampak saja. Itu muda dia. sikit Z. Itu dia, suara Prof kita nampak. Sikit Kelantan, di Kelantan tu ada tu. Tapi dalam dia Selangor dia. Okey, Prof. Hari ini kita akan kongsikan dengan para peserta kita dalam sembang-sembang SMB ini. Bertajuk yang cukup menarik, Dr. Prof. Ini OPR naik lagi. Apa impak kepada peminjam? Silakan, Prof. Ya, saya boleh share saya punya slide? Okey, alright. Okey, boleh nampak Okey, alright. Saya tunggu moderator buat tanda thumbs up je. Kalau nampak tu okeylah tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang datang hadir untuk mendengar sembang-sembang. Kita sembang secara santai. Kalau saya lihat dekat Zoom ni dah 147, ramai betul. Terima kasihlah kerana meluangkan sedikit masa untuk kita mendengar apa yang saya ingin bincangkan tentang tajuk hari ini, iaitu tentang OPR. Naik lagi ke, turun ke, dan apa impaknya kepada kita semua, terutamanya yang ada pinjaman. Sama ada pinjaman rumah, pinjaman peribadi, kereta dan sebagainya. Dan terima kasih kepada PNB dan juga ASNB dan juga moderator semua kerana menjemput saya untuk membicarakan tentang topik ini lebih kurang lebih 1 jam. Dan Encik Zaki pun dah bagi penerangan tentang saya. Betul lah, saya semalam di hari Khamis tu ada di Selangor FM. Semalam saya cerita pasal impak kenaikan pengukuhan ringgit lah kepada ekonomi negara. Semalam rasa RM4.25 dalam masa 1 bulan, turun daripada RM4.40 turun kepada RM4.25, turun 15 sen. Apa impak positif ke negatif kepada kita semua. Dan sebenarnya pengukuhan ringgit juga terkesan dengan kenaikan ataupun penurunan kadar faedah ataupun OPR. Tapi itu mungkin cerita lain lah. Kali ini kita fokuskan kepada APR. So semalam saya di Konti lah di Selangor FM tu, dia pun ada dekat FB menceritakan itu. Dia yang bestnya kalau masuk ikut Facebook tu boleh request lagu. Saya rasa Cik Zaki ni dia mungkin minta lagu Minang tu. Tapi kita tengoklah nanti minggu depan macam mana. Saya juga macam Cik Zaki cerita sering di media, oleh itu saya letak saya punya komentari tentang isu-isu semasa di YouTube, okey, dan juga di Twitter lah.
Saya tak reti lagi nak nak cari ramai pengikut, tak reti nak jadi influencer. Jadi kalau tengok saya punya subscriber follower tak ramai, cakap boleh, nak promote, nak viral kan tak reti. Nak minta tolong Cik Zaki lah, tolong cerita kat anak saudara kan, suruh subscribe InsyaAllah. InsyaAllah. kan. Okay. Sebab semua maklumat ataupun ilmu tentang pengurusan, tentang kewangan, tentang ekonomi itu semua saya letak dalam YouTube. Kebanyakan saya letak dalam YouTube, ada dekat 400 lebih lah video kat situ. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah pergi kat situ. Okey, tajuk kali ini ialah tentang OPR. Yang sebagai mukadimah je lah, okey. Saya suka nak merujuk kepada apa yang telah dipaparkan ataupun dibentangkan dalam video oleh Majlis Keselamatan Negara, tetapi video ini dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Okey, jadi biar kita rujuk daripada sumber yang paling sahih lah, ya, yang sumber daripada authority, itu daripada Bank Negara Malaysia tentang penerangan OPR. Jadi saya akan mainkan video ni sebagai mukadimah supaya kita semua tahulah secara asasnya apakah yang dimaksudkan dengan OPR. Dalam ni pun dia cerita kesan, impak dan sebagainya, tapi saya akan buat penerangan dengan lebih menyeluruh lagi, secara lebih adalah sedikit praktikal, macam mana kita semua nak tahu kepada diri kita sendiri apa impaknya apabila OPR ini jatuh ataupun naik. Oleh itu saya akan mainkan video tu supaya semua orang secara asasnya tahu apa yang dimaksudkan dengan OPR. Anda mungkin pernah dengar tentang OPR atau kadar dasar semalaman. Tapi adakah anda tahu apa itu OPR? OPR merujuk pada Overnight Policy Rate atau kadar dasar semalaman. BNM membuat pelarasan terhadap OPR untuk memastikan kestabilan harga dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Perubahan kepada OPR akan mempengaruhi kadar pemberian pinjaman dan kadar simpanan di bank-bank. Perubahan OPR hanya mempengaruhi pinjaman berkadar terapung sahaja. Jadi bagaimanakah OPR memberikan kesan terhadap ekonomi? Bila ekonomi lemah, contohnya ketika pandemik COVID-19, banyak pekerjaan terjejas. Ramai orang tak mampu berbelanja dan ada perniagaan yang mengalami kerugian. OPR diturunkan untuk mengukuhkan ekonomi kerana apabila OPR rendah, pinjaman pula akan menjadi lebih murah. Dan bagi pinjaman berkadar terapung, ansuran bayaran bulanan untuk peminjam individu dan perniagaan juga akan berkurang. Oleh itu, lebih banyak wang boleh digunakan untuk perbelanjaan atau simpanan. Secara ringkasnya, kos pinjaman yang lebih rendah atau bayaran bulanan yang lebih rendah boleh menyokong lebih banyak perbelanjaan. Bila ini berlaku, lebih maju perniagaan dan lebih banyak peluang pekerjaan dan pelaburan. Kalau macam ni, kenapa BNM tak boleh kekalkan sahaja OPR pada paras yang rendah tak kira situasi ekonomi? OPR yang dikekalkan pada paras yang rendah terlalu lama boleh menyebabkan pinjaman dan perbelanjaan yang berlebihan. Jika kita tidak berhati-hati, ini boleh mengakibatkan kenaikan harga. Kenaikan harga ini terutamanya boleh menjejaskan isi rumah berpendapatan rendah. Pinjaman yang terlalu murah untuk jangka masa yang lama juga boleh menyebabkan peningkatan risiko tingkah laku spekulatif dan aktiviti peminjaman yang kurang berhemah. Untuk mengelakkan situasi begini, BNM perlu melaraskan OPR dengan keperluan ekonomi Malaysia, terutamanya apabila ekonomi semakin pulih. Oleh kerana ekonomi Malaysia sekarang semakin pulih, BNM sedang melaraskan kadar OPR secara beransur-ansur dan terkawal. Bank pusat lain juga telah menaikkan kadar mereka, tetapi dengan kadar yang lebih besar dan lebih cepat. Pelarasan ini ibarat doktor yang mengurangkan dos secara berperingkat apabila pesakit beransur pulih. Apabila OPR dinaikkan, kos pinjaman dan ansuran bayaran bulanan untuk pinjaman berkadar terapung akan meningkat. Namun, kadar simpanan juga meningkat. Hal ini menggalakkan simpanan dan mengurangkan perbelanjaan yang berlebihan. Ini dapat membantu mengawal risiko kenaikan harga yang disebabkan oleh pinjaman dan perbelanjaan yang terlalu banyak. Di Bank Negara Malaysia, matlamat kami adalah untuk menetapkan OPR yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pada masa yang sama, memastikan kestabilan harga barangan dan perkhidmatan untuk seluruh rakyat Malaysia. Okey, so
mukadimah video dia tentang apa yang dimasukkan dengan OPR dan apa tujuan OPR itu ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia sama ada pada kadar yang rendah ataupun kadar yang tinggi. Secara ringkas saya boleh rumuskan balik video itu bahawa tujuan OPR ini ditetapkan oleh Bank Negara untuk memastikan ekonomi kita kekal mampan. Bagaimana nak kekal mampan masa pandemik? Kalau masih semua ingat, masa tu banyak sektor ekonomi ditutup, kita tidak boleh orang kata ke sana ke sini, dan apabila ianya kembali dibuka, kita memerlukan masa untuk menggalakkan kembali aktiviti ekonomi itu. Masing-masing masih takut lagi nak berbelanja, takut terjadi lagi kembali pandemik. Jadi semua duk simpan duit. Bila semua duk simpan duit, peniaga tak dapat nak orang kata mendapatkan hasil secukupnya, tak dapat menggaji pekerja. Jadi OPR diturunkan semasa pandemik supaya orang tengok boleh buat pinjaman dengan murah. Bila dapat duit dari pinjaman tu boleh digunakan untuk dibelanja. Jadi apabila orang berbelanja, maka aktiviti ekonomi meningkat. Perniagaan dapat kembali hasil, dapat kembali membayar gaji, mengambil pekerja. Itu tujuan OPR dibuat rendah supaya ramai orang berbelanja, dan kalau nak simpan pun macam tak berbaloi sebab faedah yang dikenakan untuk simpanan itu rendah. Jadi baik belanja. Namun apabila ekonomi semakin pulih, dah ramai berbelanja, ramai berniaga, maka akan berlaku situasi iaitu permintaan kita lah sebagai pembeli, kita duk minta, duk nak beli-beli ni, permintaan ni melebihi daripada penawaran. Tak cukup barang nak jual dan sebagainya. Oleh itu, apabila ini berlaku, ia menyebabkan harga meningkat. Sebab orang nak banyak, tapi yang nak sediakan tu tak banyak. Itu sebab sekarang kita tengok dalam surat khabar, dalam media, harga barang meningkat, sikit-sikit harga telur, harga ayam, harga ikan kembung. Yang saya tengok sekali tu harga sotong besar ni RM2. Itu yang macam terkejutlah semua orang kan. Oleh itu, apabila berlaku peningkatan harga barangan, aktiviti semakin rancak, orang duk belanja ni, maka ia akan memberi kesan terutamanya kepada golongan B40. Mungkin harga barang naik mahal-mahal ni masih ada yang mampu, tapi golongan B40 mungkin terkesan. Oleh itu, perlu ada usaha untuk mengawal kembali harga barang. Dan sebenarnya ada dua entiti yang boleh mengawal harga barang, iaitu Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Keuangan dan juga Bank Negara Malaysia. Kerajaan Persekutuan melalui Menteri Keuangan, cara mereka menurunkan harga barang ialah dengan memberi subsidi pukal. Jadi harga barang seperti minyak masak, ayam, telur, tarif elektrik, semuanya diletakkan dengan minyak Crown Notify itu, semua ditetapkan pada kadar rendah supaya semua mampu membeli dan menggunakannya. Itu boleh mampu menurunkan harga. Pada masa yang sama, ini dipanggil intervention ataupun intervensi fiskal. Satu lagi, entiti Bank Negara Malaysia boleh melakukan intervensi monetary, iaitu dengan menaik dan menurunkan OPR. Kalau tengok dekat video tadi, untuk memperlahankan aktiviti ekonomi, untuk mengurangkan perbelanjaan, untuk menggalakkan simpanan, OPR dinaikkan. Jadi bila OPR dinaikkan, maka kita pun alamak, tak berbaloi lah nak pinjam sekarang sebab kadar tinggi. Jadi bila kita tak pinjam, kita tak ada duit, kita tak berbelanja. Ataupun kita tengok, wow, kadar faedah kalau simpan dalam bank sekarang tinggi. Jadi daripada belanja kita simpan. Jadi bila ramai yang kurang berbelanja, ramai yang lebih menyimpan, maka berlaku sedikit kekurangan dari segi permintaan. Bila permintaan itu berkurangan, maka secara teorinya, kedai-kedai ini dia tengok, alamak, ramai dah tak nak beli ni, dia akan turunkan harga. Dan aktiviti ekonomi itu sedikit perlahan, maka inflasi ataupun harga barangan itu pun jadi turun. Itu kita nampak dia punya hubung kait antara OPR dengan harga barangan ataupun sekarang kita panggil indeks harga pengguna ataupun kadar inflasi. Okey, saya akan share balik saya punya slide, sebab kalau saya tak share saya punya slide ni, dah habis dah ni sembang ni. Video tu dah cukup dah cerita apa itu OPR dan impak dia kan. Tapi ada lagi 40 minit dengan dia akan berhabiskan, apa lagi nak cerita. Okey. So
Jadi siapa yang tentukan kadar OPR, kita recap balik, orang kata Bank Negara Malaysia. Namun dalam Bank Negara Malaysia tu ada satu jawatankuasa, okey, jawatankuasa dasar monetary, dipanggil MPC, Monetary Policy Committee. Mereka sebenarnya yang menetapkan apakah kadar OPR yang sesuai pada masa ini. OPR ni digunakan pakai oleh semua bank komersial di Malaysia untuk menentukan kadar pinjaman yang akan dikenakan kepada peminjam. Nanti saya cerita sikit lagi macam mana cara itu. Oleh itu, jawatankuasa ini dia terdiri daripada mereka yang di dalam Bank Negara Malaysia dan juga daripada pakar-pakar daripada luar, daripada ahli luar. Dan mereka bertanggungjawab untuk memutuskan tahap kadar faedah dasar yang sesuai. Kalau pergi kat laman sesawang Bank Negara Malaysia ni memang ada penerangan tentang MPC ini. Dan mereka akan sentiasa mengumumkan keputusan OPR ni setiap 2 bulan. Okey, kalau kita pergi ke laman sesawang ni, kita tengok dia akan berlaku pada, kalau kita tengok tarikh terkini itu 19 Januari. Baru je kurang 2 minggu lepas lah, 2 minggu lepas mereka mengumumkan kata tak ada perubahan. Sebelum tu naik 4 kali berturut-turut, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. Saya hari tu agak naik juga, tapi alhamdulillah kot tak naik sebab 4 kali naik tu bayaran bulanan 4 kali naik jugalah untuk pinjaman. Namun kalau kita lihat masa pandemik pada tahun 2021 sebagai contoh, dikekal 1.75. Orang tanya normal ke yang 2.25, 2.75 ni? Sebelum pandemik, kita punya kadar OPR sebenarnya 3.25%. Sebelum pandemik, sebelum tahun 2020. Jadi daripada 3.25 tu, dia jatuh sampai 1.75. Sekarang dia naik ke 2.75, tapi belum lagi sampai ke kadar yang sebelum pandemik. Tu yang ramai jangka tahun ni kemungkinan dia naik lagi ni sebab kita masih rendah berbanding dengan sebelum pandemik. Banyak firma yang membuat analisis dia menjangkakan akan naik. Oleh itu topik hari ini amat sesuai lah, amat relevan sebab jangkaan ramai ini akan meningkat. Bila kalau kita tengok tarikh-tarikh yang dia akan umum, Januari, Mac, Mei, Julai, September, November. Ada 6 kali dalam setahun dia akan buat meeting ni dan akan bincangkan sama ada patut kekalkan, naikkan ataupun turun. Jadi ramai dah kata bulan Mac nanti kemungkinan naik. Maka daripada sekarang hingga Mac, daripada Februari hingga Mac ni mungkin kita kena buat keputusan apakah strategi yang patut kita lakukan berkaitan dengan pinjaman ataupun juga simpanan sebab kalau OPR meningkat, pulangan daripada simpanan, terutamanya kalau kita letak dalam simpanan tetap pun dia akan memberi pulangan yang lebih tinggi. Dan setiap kali MPC mengumumkan kenaikan ke penurunan ke kekal sama, dia akan sentiasa buat kenyataan. Jadi boleh klik dekat pernyataan dasar itu. Ni contohlah, tak perlu baca. Kalau baca gabun sebab kecil sangat. Okey, jadi dia akan cerita kenapa dia naikkan, kenapa dia kekalkan. Dan biasanya surat khabar dia akan petiklah daripada pernyataan dasar ni. Mereka akan siarkan sebab-sebab mengapa Bank Negara ambil keputusan untuk naikkan ataupun kekalkan. Dan maka kena faham bahawa OPR ni keputusannya datang daripada Bank Negara Malaysia, bukan daripada kerajaan. Okey, jadi dia adalah entiti sendiri yang berbeza daripada kerajaan. Dia adalah badan berkanun, mempunyai atas sendiri dan membuat keputusan melalui jawatankuasa polisi monetary. Jadi kalau nak orang tanya kenapa kita sebagai rakyat perlu tahu pasal OPR, sebab OPR ni adalah overnight policy rate ataupun kadar dasar semalaman yang dikenakan kepada bank. Tetapi bank akan menggunakan kadar ini untuk menentukan kadar pinjaman kepada kita dan juga kepada perniagaan. Ada satu dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, panduan pengguna tentang rangka kerja kadar rujukan. Mungkin ada di antara kita pernah mendengar base rate ataupun base lending rate. Dia ada BLR, dia ada BR.
Bermula 1 Ogos 2022, beberapa bulan lepas, sekarang kita menggunakan dipanggil SBR, Standardized Base Rate ataupun kadar asas standard. Base rate ni digunakan sejak 2015. Sebelum 2015 dipanggil base lending rate. Base lending rate ni dia macam SBR juga, dia tetap kadar tetap yang sama. Tapi sebelum 2022 ni, apabila kita meminjam dari bank, setiap bank dia bebas meletakkan kadar asas yang berbeza-beza. Jadi kadang-kadang peminjam agak keliru. Yang mana yang sesuai, sebab dia apabila dia berbeza ni, dia ada banyak syarat, dia ada banyak condition, dia ada banyak terma yang menyebabkan itu sukar untuk buat perbandingan. Oleh itu, Bank Negara Malaysia buat keputusan untuk pinjaman baru yang bermula selepas 1 Ogos 2022, semua kena menunjukkan kadar asas standard. Kalau yang ongoing, pinjaman yang telah kita ada selama ini, itu tak terkesan. Dia masih guna BR, base rate ataupun kadar asas, ataupun juga BLR kalau pinjaman sebelum 2015. Apa yang berlaku apabila kita mahu pergi meminjam dengan bank atas maksud nak beli rumah ke, nak beli pinjaman perniagaan dan sebagainya, bank akan menunjukkan apakah dia punya effective lending rate. Maknanya dia akan tunjuk 4.25% ke 5% macam tu. Dan bila kita tengok dia punya tu, kita kena faham bahawa katakanlah bank B tu dia tunjuk 4.25% tu, sebenarnya ianya adalah terdiri pada SBR, iaitu OPR. Standardized Base Rate ni akan ikut OPR. Dia adalah OPR sebenarnya, dan dia punya spread. Spread ni adalah margin keuntungan yang bank tu nak dapatkan daripada peminjam. Katakan ni sebagai contoh 2.25. Ini sebab guideline ni dia keluar lama dah. So katakan maksud tu OPR 2.25. Jadi bank bila dia nak bagi pinjaman, dia akan tengok, OPR sekarang 2.25. Saya akan nak dapatkan keuntungan 2%. Jadi 2.25 campur 2, 4.25%. Bank B, Bank B ni dia kata, okey, saya akan kenakan pinjaman ni dengan kadar 4.25%. Supaya saya ada margin keuntungan apabila mau buat pinjaman tersebut. Ini yang akan berlaku apabila ada di kalangan kita nanti, kalau nak buat pinjaman baru, kita boleh melihat kadar faedah tu, kita tolak saja dengan OPR dan kita akan tahu margin yang dikenakan oleh bank. Sekarang OPR kita 2.75. So katakanlah bank A tu dikenakan 3.75 tu, maka 3.75 tolak 2.75, spread dia satulah. So ini saya nak tunjukkan impak penetapan OPR terhadap kadar pinjaman baru yang selepas 1 Ogos 2022, mudah untuk kita bandingkan dengan mana-mana bank. Kalau pergi ke laman sesawang comparison, loan rate comparison sebagainya, dia akan senaraikan bank ni dia charge berapa persen. Jadi kita tahu, tolak dia dengan OPR, kita tahu dia punya spread tu, dia punya keuntungan tu yang dikenakan. So Cik Zaki ada cerita pasal saya selalu di media, bermakna saya selalu ditanyalah tentang topik OPR ni. Dan apabila wartawan tanya kenapa OPR nak naik, kenapa nak turun, samalah macam seperti yang ditunjukkan dalam video tu, sebab ianya salah satu fungsi OPR ni dinaikkan, diturunkan untuk mengawal harga makanan. Jadi saya tanya ini pada awal tahun ini, apabila ditanya adakah OPR akan naik, jadi saya kata mungkin saya kata kat situ mungkin Bank Negara akan naik ke OPR sama ada bulan Mac atau Mei ni, sebab kita punya kadar inflasi walaupun dah turun sedikit pada 3.8%, purata inflasi kita sebenarnya 3%. Kalau tengok for the past 10 years, 20 years, secara purata sebenarnya inflasi kita 3%. Oleh itu 3.8 ni masih lagi dianggap tinggi. Dan oleh itu mungkin OPR itu akan dinaikkan untuk meredakan sedikit kata aktiviti ekonomi yang rancak. Dan sebenarnya inflasi kita ni lagi tinggi, bukan 3.8, bukan 4. Sebenarnya boleh jadi 10%.
Tapi saya sebut sebentar tadi, iaitu ada satu lagi intervensi oleh kerajaan yang memberikan subsidi secara bukal. Itu juga adalah orang kata penyebab utama yang menyebabkan kadar harga barangan kita ni, barangan asas lah terutamanya, masih rendah. Tapi kerajaan tak boleh nak sentiasa bagi subsidi. Tahun lepas hampir 80 bilion dibelanjakan oleh kerajaan untuk subsidi. Padahal dalam bajet 2022, dia cuma allocate macam 32 bilion je. Bermakna dia naik hampir 2-3 kali ganda untuk memastikan harga kekal rendah. Untuk tahun ini, mungkin dah dengar ucapan daripada Perdana Menteri, daripada kerajaan, bahawa kerajaan pun sekarang kena mula mengawal perbelanjaan negara lebih berhemah. So mungkin kalau subsidi itu dikurangkan dalam bentuk subsidi bersasar, maka peranan Bank Negara pula bagaimana nak tolong kerajaan turunkan harga. Mungkin kerajaan dah tak boleh bagi sangat subsidi, tapi nak pastikan harga kekal rendah, maka OPR dinaikkan. Itu yang kita lihat kemungkinan yang berlaku. Kedua-dua pihak, Bank Negara dan juga kerajaan, cuba memastikan harga kekal rendah. Dan kalau nak tengokkan betul ke, orang tanya OPR ni boleh menyebabkan harga barangan rendah. Okey, rujuk ke carta ini, jangan tengok yang line biru, tapi tengok line oren dan juga line kelabu. Line kelabu adalah OPR. Okey. Yang kita nampak dulu OPR kita sekitar 3 dengan 3.25%. Masa saya sebutlah sebelum pandemik itu 3.25%. Kemudian sepanjang 2020 dengan 2021 tu dia turun kepada 1.75. Dan rujuk pula kepada line orange, CPI. CPI ini adalah Consumer Price Index ataupun indeks harga pengguna ataupun lebih dikenali sebagai kadar inflasi. Jadi masa 2018-2019 OPR 3 tapi inflasi masa itu agak rendah. Okey. Kemudian pada tahun 2020 kalau kita lihat masa tu pandemik, masa tu bila berlaku sekatan ekonomi, orang tak beli. Jadi harga barang jatuh sebab tak ada orang membeli. Jadi bila orang tak ada membeli, harga barang jatuh, maka inflasi jadi negatif, dipanggil deflasi. Oleh itu untuk menggalakkan kembali ekonomi itu, kalau kita lihat OPR tu diturunkan. Bila OPR diturunkan pada tahun 2020 tu, maka nampak tak CPI tu kembali naik. Maknanya orang kembali berbelanja. Cuma kita tak mahu dia berterusan meningkat. Kalau kita tengok dia sikit naik lagi. Dan paling penghujung ni kita nampak bila harga tu dah start, inflasi tu kembali naik tu, maka kita pun menaikkan kembali OPR supaya OPR tu dia akan lebih tinggilah daripada kadar inflasi. So nampak dia punya hubung kait antara OPR dengan CPI ataupun indeks harga pengguna ataupun inflasi. Dan selain daripada itu, ini saya tunjuk satu lagi lah graf yang menunjukkan kadar inflasi kita. Kalau tengok masa 2022 tu rendah, masa tu masih lagi orang tengah nak recover. Sekarang ni meningkat dengan tinggi apabila ekonomi dibuka, rakyat sudah mula berbelanja. Cik Zaki pun setiap bulan pergi Bali, pergi Thailand kan, amin kan. Dia ayam dia tak main beli ayam pasar, dia ayam ayam percik kan. So jadi bila dia kuat berbelanja macam tu, tengoklah harga inflasi jadi macam ni. Namun okey, satu lagi sebab kenapa Bank Negara Malaysia menaikkan kadar OPR bukan semata-mata untuk kadar inflasi juga, tetapi dia ada hubung kait dengan pelaburan di Malaysia. Kalau OPR kekal rendah, dia akan memberi kesan, dia akan menyebabkan pelabur tidak datang ke negara kita. Ini komen saya dalam utusan Malaysia. Dan juga di dalam Sinar Daily, apabila tajuk berita dia kata foreign investors will withdraw investment if the OPR is too low. Jadi saya bagi komen, dia orang tak akan datang melabur kalau OPR terlalu rendah. So mungkin orang pelik, macam mana apa maksud OPR terlalu rendah mereka tak datang tu. Ni pun saya pun cakap kat NST juga, kenapa foreign investors taking away their investment dan juga akan melemahkan ringgit. Saya nak rujuk kepada carta ni. So carta ni kalau lihat di sebelah kiri itu, setiap bank pusat di setiap negara di seluruh dunia pada tahun lepas
majoriti telah menaikkan kadar faedah. Macam kalau tengok dalam video Bank Negara tadi pun, kebanyakan bank pusat lain dia naikkan kadar faedah dengan lebih tinggi dan lebih cepat berbanding kita. Kita sebenarnya agak perlahan kenaikan dia. Terutamanya ekonomi yang paling terbesar di dunia iaitu Amerika Syarikat, dan kita memang selalu terkesan dengan apa sahaja polisi yang berlaku di Amerika Syarikat yang merupakan juga rakan dagang utama kita. Jadi dekat sana dipanggil Federal Reserve. Okey, kita ada bank negara, sana dia ada Federal Reserve ataupun Reserve Persekutuan. Dulu kita punya OPR, kadar faedah kita sentiasa tinggi daripada Federal Reserve punya kadar di Amerika Syarikat, menjadikan kita ni lebih kompetitif. Tapi kalau tengok pada tahun lepas, mereka agak agresif. Dia naik tu, sekali naik tu 0.75%. Kita dulu naik 0.25 je. Dia naik 0.75, 0.75. Lepas tu dia naik 0.5. Dan 2 hari lepas dia naik 0.25. Masih lagi naik tapi dah slow sikit. Daripada 0.75, 0.5, sekarang 0.25. Tapi naik. Bila dia naik 0.5 2 hari lepas, semalam kat TV3 lah keluar komen saya pasal kenaikan ni. Kadar faedah dia dah jadi 4.75. Yang graf ni 4.5, tapi semalam dah naik jadi 4.75%. Kita 2.75%. Oleh itu, pelabur antarabangsa bila dia tengok, kalau saya melabur dekat Amerika Syarikat, kalau saya letak dalam fixed deposit dekat Amerika Syarikat, saya dapat 4.75. Kalau saya letak dekat Malaysia, dapat 2.75 je. Maknanya 2.75, 4.75, beza 2% tu. Jadi baik saya melabur dekat Amerika Syarikat. Itu yang berlaku. Kalau tengok daripada Kenanga Research Investment Report ni, yang belah kanan ni, dia baru je, dia buat publish 11 Januari lepas. Dia kata foreign investors were net seller. Maknanya net seller ni dia dah jual dia punya pelaburannya dekat Malaysia for 4th consecutive month in December. Dan bermakna dah 4 bulan berturut-turut dia duk jual. Sebab apa? Dia nak pergi invest dekat US dan negara lain. Sebab US ni dia kata dia akan terus menaikkan kadar faedah. Dan bila dia dengar tu, isyarat dia baik pergi kat sana, lagi untung. Dan satu lagi kaitan dengan OPR, dengan bond yang dikeluarkan oleh kerajaan yang dipanggil Malaysian Government Securities. Kat sini, apabila kerajaan kita nak cari duit, nak bagi subsidi, nak bina hospital, jalan raya dan sebagainya, kebiasaannya kerajaan akan mengeluarkan apa yang dipanggil bond ataupun suku ataupun yang dipanggil Malaysian Government Securities. Dia biasanya jual kepada pelabur tempatan seperti PNB, PF dan juga pelabur luar. Apabila dia nak menawarkan bond ini, dia kena tawarkan kupon yang menarik. Kupon ni macam kadar faedah. Oleh itu, kalau OPR katakan 2.75, dia kena tawarkan pulangan yang lebih baik daripada contohnya. Mungkin dia akan tawarkan 3. Tapi kalau dia tawarkan 3 ataupun 4, tapi US, dia punya kadar faedah lagi tinggi. Jadi dia tak mampu nak menarik minat pelabur luar. Oleh itu, kalau OPR kita dinaikkan, maka kerajaan juga akan menawarkan bond yang memberi pulangan yang lebih tinggi. Dan ini yang boleh menarik semula pelabur. Jadi pelabur datang ke Malaysia, apabila mereka nak beli Malaysian Government Securities, dia akan convert kepada ringgit dan ini akan mengukuhkan ringgit. Itu kita nampak hubung kait dia, OPR dengan ringgit ni. Kalau OPR dia naik, dia boleh juga membantu pelaburan di Malaysia dan juga membantu mengukuhkan ringgit. Namun, dilema bagi bank negara, nak tolong siapa? Nak tolong kerajaan tarik pelaburan ke Malaysia ataupun nak tolong peminjam di Malaysia yang kalau OPR naik ni sebenarnya pinjaman dia akan menjadi lebih mahal. Dia punya bayaran bulanan dia. Okey? Ini kita tengok dia punya dilema, dia punya fine tuning, nak balance tu. Naik cukup tinggi untuk mampu lagi menarik pelaburan, tetapi cukup tinggi tetapi tidak membebankan peminjam. Ini satu komen saya lah tentang bagaimana nak mengimbangi risiko inflasi.
Jangan risau, ini cuma 1 minit je kot komen. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR bertujuan mengimbangi risiko inflasi dalam persekitaran ekonomi yang terus berkembang. Tindakan proaktif Bank Negara Malaysia itu turut mengambil kira faktor luaran termasuk langkah berterusan Rizab Persekutuan FED Amerika Syarikat yang menaikkan kadar faedah secara agresif dalam usaha menangani inflasi. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan situasi itu memberi kesan kepada nilai ringgit yang melemah susulan minat pelabur yang tertumpu kepada mata wang dolar Amerika. Kenaikan kadar OPR yang dilakukan adalah untuk menarik kembali permintaan terhadap ringgit Malaysia, dan pada masa yang sama kita melihat juga tindakan ini adalah tindakan yang proaktif yang bertujuan untuk berterusan mengekang kenaikan kadar inflasi yang dijangka akan berterusan sehingga tahun hadapan. Ini disebabkan oleh situasi ekonomi global yang dijangka akan menjadi perlahan tahun hadapan akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Itu saya bagi komen akhir tahun lepas dalam bilik hotel. Tiba-tiba tu TV1 minta komen. Lepas tu tiba-tiba TV3 pun minta komen. Jadi saya kena tukarlah kedudukan kamera tu. Satu menghadap pintu, yang ni menghadap tingkap. Tapi ni pun very few second komen saya tunjuk. By 25 basis points to 2.75% on Thursday, which is seen as a step taken to regularize the rate to pre-pandemic level. According to University Putra Malaysia UPM Putra Business School economic analyst, Associate Professor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, in addition, the BNM's move is also seen as continuing with their proactive measures to curb a possible increase of inflation rate towards the end of this year and in the beginning of 2023, which is caused by global instability and disruptions in the supply chain. Dr. Ahmad Razman cited another reason for the central bank to increase the OPR, which was to address the aggressive measures taken by the United States, US, to increase interest rates further to combat the high inflation affecting the country, which subsequently caused the US dollar to strengthen even further against the ringgit. This caused large amounts of investment withdrawals among the foreign investors in Malaysia, affecting Malaysian government securities, MGS. By increasing the OPR, hopefully the government can do the intervention by issuing a higher coupon rate for MGS, which could bring back the investment by the foreign buyers again. So memang tukar angle je. Tukar angle. Tapi itu yang saya bagi tahu di media, ada dua sebab. Satu untuk inflasi, menangani inflasi, dan juga untuk memastikan pelaburan di negara kita kekal mampan. So pening orang bernegara ni nak fikir apa tu, apa dia kena tanya jumpa belalang tu berapa persen yang sesuai sebenarnya. Dan juga kesan kepada pasaran saham. Tak tahulah apa Cik Zaki ni rasa selalu tikam saham ni kan, kita nak tapi sebab dia tak nak tanya, kita tolong tanyakan untuk dia. Ada tak kesan ni kalau kita naikkan turunkan OPR kepada pasaran saham? Tapi kalau memang ada kesannya rupa. Banyak merah ke banyak hijau? Jadi kalau kita bandingkanlah, atas tu adalah indeks KLSCI yang mewakili 30 saham yang tertinggi lah dari segi market capitalization, dan juga kita tengok kat bawah tu adalah OPR. Kalau tengok sepatutnya OPR yang rendah akan menggalakkan aktiviti perniagaan dan akan menggalakkan aktiviti pembelian dan penjualan saham. Okey. So maknanya kita tengok pada tahun 21-22 tu dia pernah sampai mencecah lebih daripada 1,600 lah. Masa OPR terendah. Dan sekarang ni kalau kita lihat apabila kita naikkan sikit tu, dia sekarang berlegar dekat 1,500.
walaupun nampak macam tak ketara, nampak macam tak clear kan, tetapi dia tetap memainkan peranan. Cuma kita kena fahamlah, apabila kita beli saham ni dia banyak spekulasi. Beli lepas tu jual lah. Oleh itu kadang-kadang dia tak ikut fundamental. Dia tak ikut company tu untung ke tak, dia tak ikut OPR ke tak. Namun secara teori sepatutnya apabila ekonomi semakin rancak, pasar saham pun semakin rancak. Okey, itu nak tunjukkan apa kesannya. Okey, bagi yang tak main saham tapi duk meminjam selama ni, inilah soalan cepu emasnya. Apakah kesan kepada peminjam? Sudah tentu apabila sentiasa naik setiap kali pengumuman, macam tahun lepas naik 4 kali, memang terkesan kan. Apa Cik Zaki, rumah banglo 5 tingkat tu pinjaman setiap bulan naik berapa ringgit sebulan. Jadi saya pun ada buat pinjaman rumah, memang nampak naik RM30, naik RM40 apabila berlaku setiap peningkatan. Memang ada kesan. Terutamanya kalau mereka yang golongan B40 yang dah buat pinjaman, mungkin Khazanah Research Institute pernah ada buat laporan, dia kata golongan B40 ni setiap bulan dia punya lebihan pendapatan cuma RM70 je. Mana dah cukup-cukup je, gaji cukup untuk perbelanjaan. Oleh itu kalau berlaku peningkatan pinjaman, maka ini akan memberi kesan kepada mereka. Memang ada kesan. Dan ia juga menjadi topik perbualan lah, kerana kalau tidak dikawal sepenuhnya akan menyebabkan risiko tidak mampu membayar dan akhirnya akan diisytiharkan muflis kalau tak dibayar. Namun kalau tengok video Bank Negara tadi, tidak semua pinjaman terkesan dengan OPR. Pinjaman jangka pendek seperti kereta, ataupun short term loan untuk pinjaman peribadi pun dia biasanya bersifat kadar tetap. Jadi oleh sebab kadar tetap ni dia tak terkesan dengan OPR. Jadi kereta biasanya kita tak terkesan lah. Walaupun buat pinjaman nak beli Velfire harga 200-300 ribu tapi dia tetap. Jadi dia tak terkesan. Walau bagaimanapun sekarang ni kena berhati-hati buat pinjaman. Hari tu saya tengok perbandingan pinjaman bank untuk kereta, saya tengok ada 1-2 bank dah mula tawarkan kadar berubah, kadar terapung. Itu akan terkesan. Manakala OPR naik, dia akan kenakan bayaran bulanan yang lebih tinggi. Oleh itu berhati-hati. Dulu kebiasaannya pinjam beli kereta dan juga pinjaman peribadi jangka pendek ni dia tak terkesan dengan OPR. Tapi saya tengok sekarang dah ada bank yang meletakkan kadar terapung. Baca terma dengan betul apabila nak buat pinjaman baru, terutama nak beli kereta. Pastikan kadar tetap. Yang biasanya akan terjadi adalah pinjaman perumahan. Dan disebabkan itulah ada berita harian pun cerita dia utarakan persoalan risau. Boleh tak hentikan dulu sementara kenaikan OPR ni sebab takut ramai yang berpotensi muflis. Ini disebabkan kegagalan peminjam itu untuk menguruskan kewangannya dengan baik. Jadi saya pun ada mention kat bawah ni. Selepas ni pun saya akan terangkan dengan lebih terperinci. Kita di pihak kerajaan ada agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK yang boleh memberi khidmat nasihat kepada peminjam untuk menstrukturkan semula kita punya pinjaman tu supaya tidaklah orang kata terbeban dan tidaklah orang kata jatuh muflis. Dan khidmat nasihat yang diberikan tu adalah percuma. Nanti saya akan bagi cerita dengan lebih lanjut ni. Oleh itu memang ada risiko kenaikan OPR ni kepada peminjam. Contoh mudah lah. Ni saya nak tolong Cik Zaki ni sebab rumah banglo dia ada 3 kan. Lepas tu rumah Amir rumah satu, tapi kita ambil yang paling rumah dia yang paling murah lah. Rumah harga 300,000 dia tu. Yang kat mana tu Cik Zaki? Rumah 300,000 Sendayan Seremban. Ya, betul. So Cik Zaki kalau pergi ke ni contoh lah, sebenarnya banyak calculator dekat dekat laman Sesawang internet. Saya ambil yang propertyguru.com, senang. Dia ada calculator. Jadi kita boleh kira. Tengok kita punya jumlah pinjaman, kita punya tahun berapa tahun kita pinjam dan berapa kadar yang dikenakan oleh bank. Jadi kita boleh tahu berapa kita punya komitmen. So sebagai contoh lah, kita ambil contoh sebab
harga median di Malaysia ni lebih kurang 300,000 harga rumah, purata harga rumah. Jadi kalau kita katakan kita letak harga 300,000 dan katakan kita letak interest rate 4.2. 4.2 ni saya letak sebab saya tengok salah satu bank ni dia tawarkan kadar mortgage, kadar pinjaman perumahan untuk pembeli baru yang orang muda. Kalau orang muda macam Cik Zaki nak beli selama 30 tahun, yang at heart Cik Zaki. Yang at heart. Orang muda dia buat pinjaman 30 tahun, kadar faedah yang dikenakan oleh bank tu 4.2%. Sekarang lah. Jadi kalau buat macam tu kena bayar 1467. Bila Mac nanti naik 0.25, pinjaman tu akan bertambah kepada 1511. Naik RM44. Itu impact dia kalau naik 0.25. Macam tahun lepas, bila dia naik 1% tu, dia naik kepada 180. Mana kalau 4.2 tu naik 5.2, dia akan bertambah 180. Jadi memang ada impact. Dan dia punya penambahan tu dia tak, orang kata malah, dia tak standard, dia tambah lebih tinggi. Di situ kita kena tahu risiko dia. 180 sebulan tambahan. Jadi kalau 180 sebulan, macam tahun lepas lah, meningkat 1%, 180 sebulan, kalau darab dengan 12, berapa tu? Dah dekat 2,000 lebih tu. Setahun dah kena top up. Dan kita semua bukannya ada di di satu tempat. Setiap negeri berbeza harga rumah. Macam kat kampung Cik Zaki tu okeylah. Negeri Sembilan 220,000 ke. Lagi murah daripada Kelantan kampung saya. 234. Tapi kalau siapa duduk kat Selangor, harga dia sebenarnya 395. Siapa duduk kat KL 498. Dan yang kayangan-kayangan macam rupa Cik Zaki dah pindah Putrajaya kan. Okey. Harga purata dia 650,000. So bayangkanlah kalau kita duduk kat Selangor. So kalau duduk kat Selangor 395, kalau kita letak kadar yang sama tadi, jumlah pinjam sama 1932, kalau meningkat 100 naik 237 sebulan. Ini impak dia. Kita boleh nampak secara jelas bahawa apabila kadar OPR meningkat, ia memang memberi kesan kepada pinjaman bulanan kita. Dan saya rasa saya dah cakap, dia kepada pinjaman kadar berubah ataupun kadar terapung. Okay? Kadang-kadang pinjaman peribadi pun dia ada berubah apabila dia lebih 100,000. Ada peribadi dia tetap, terutamanya kalau jumlah dia sedikit dan tempoh bayaran dia pendek. Tapi kalau peribadi yang banyak, tempoh yang lama, maka dia pun tertaluk kepada kadar terapung dan dia akan terkesan juga dengan OPR. So sekarang apa yang kita boleh buat untuk kurangkan beban pinjaman? Harian Metro ni pun dah tanya OPR naik lagi, sama topik dengan sembang kali ni kan. Tapi dia lagi awal lah cerita kan, pasal OPR naik lagi ni nak buat apa. So pun dia interview saya, tanya nak buat apa kan. Jadi saya pun cerita, ni saya ceritalah pasal faktor kenapa OPR naik. Tapi saya cakap pasal bila harga rumah makin meningkat, saya nampak trend sekarang lebih kepada penyewaan. Namun ada lagi satu trend ni yang mana, kalau siapa ingatlah, dia pernah buat viral, dia kata, saya beli rumah, lepas tu bulanan saya bayar 1,600, tapi saya sewa 2,600. Jadi daripada 2,600 tu, 1,600 saya bayar untuk bulanan, 1,000 tu untung untuk saya. Nak bagi dia memang nampak best lah kan. Dia beli rumah dapat sewa 2,600, bayar 1,600 untuk pinjaman, 1,000 extra untuk dia. Tapi bagi penyewa, imagine lah, sepatutnya penyewa tu kalau dia nak beli rumah, dia akan bayar bulanan 1,600 je. Tapi sebab dia tak mampu nak beli rumah, loan tak lepas sebagainya, dia terpaksa sewa dengan harga kadar yang lebih tinggi, 2,600. Itu orang kata situasi sekarang. Apabila ramai tak mampu, tak layak, kredit tak bagus untuk buat pinjaman, terpaksa menyewa. Tapi bila ramai yang duk beli rumah untuk disewakan, dia akan menyebabkan harga sewaan naik pun tetap bermasalah kepada mereka yang tak ada rumah. Fenomena ni dah berlaku banyak dekat negara barat, terutama di Amerika Syarikat.
banyak individu yang kaya, banyak company-company yang banyak duit, dia beli secara pukal, secara borong. Semua rumah-rumah yang ada kat sekitar tu, bila dah kontrol semua rumah tu, dan dia letakkan sewa pada harga yang tinggi sebab tak ada pilihan dah. Itu kita tidak mahulah. Kalau boleh kita nak di Malaysia ni semua orang mampu memiliki rumah. Dan jadi dalam komen saya ni saya dah cakaplah pasal ada setengah NGO seperti Yayasan My First Home, dia bantu untuk mengurangkan beban kewangan apabila nak beli rumah, terutamanya nak bayar deposit. Dan saya selalu perjuangkan konsep masyarakat mutan kisah. Baru-baru ni pun ada keluar front page dekat Utusan Malaysia dan juga sebelum tu dekat Berita Harian. Konsep masyarakat mutan kisah ni dia bersifat macam rent to own lah. Sambil dia bayar sewa, sambil tu dia bayar lebih untuk beli. Dan konsep ni memang boleh dilaksanakan, telah terbukti dia punya keberkesanannya di Kanada. So itu yang saya cakap. Ini saya sebut pasal AKPK. Kalau dah buat pinjaman sekarang tapi agak terbeban, pergi saja ke laman sesawang mereka. Mereka boleh beri pelbagai nasihat, mereka boleh tolong buat bajet, mereka boleh nego lah kau tim dengan pihak bank untuk menstrukturkan semua bayaran. Maknanya kasih kurang sikit bayaran bulanan tapi dia panjangkan sikit tempoh. Tapi dia ada program dia sendiri. Kena follow lah program dia. Dan ini video terakhir sebab saya tengok Cik Zaki ni macam dah resah gelisah tu dia kata bila Dr. Razman nak habis kita. So jadi saya nak share kat sini satu video yang saya buat semasa saya masa jiwa remaja lagi. 5 tahun yang lepas saya dapat geran daripada Finas. Dia bagi duit. Ingatkan bagi duit nak buat filem macam Mak Kilau, rupanya bagi duit untuk buat video 5 minit. Dia kata dapat duit buat video ni, share dengan siapa-siapa yang dengar ceramah saya. So saya cakaplah kat ASNB ni, bila saya ceramah ni saya kena share video ni sebab ni duit pindah kasih untuk di-sharekan semua. Ini adalah video berkenaan bagaimana nak menguruskan kita punya pinjaman, bagaimana menguruskan hutang, bagaimana nak menjadi orang kata peminjam yang ada ilmu lah, yang berhemah. Okay, saya mainkan video ni. Salam sejahtera. Saya Dr. Ahmad Razman dari Putra Business School. Saya telah meneramah 1000 belia dan ini adalah hasil kajian saya. Bebas. Bebas bermaksud tidak dihalang atau tidak disekat-sekat melakukan sesuatu. Bebas bermaksud tidak dikenakan apa-apa hukuman dan sebagainya. Bebas bermaksud merdeka. Hamba abdi adalah manusia yang tidak bebas. Di zaman sekarang, kita sudah tidak ada lagi hamba abdi. Walaupun secara fizikalnya kita nampak bebas, namun ramai di kalangan kita yang sebenarnya masih tidak bebas. Mereka dihalang melakukan sesuatu. Mereka dikenakan hukuman. Mereka tidak boleh ke mana yang mereka suka. Ini kerana mereka tidak bebas dari hutang. Mereka berhutang wang dengan pelbagai institusi kewangan. Dan kebanyakannya adalah golongan muda. Apakah yang sebenarnya berlaku? Anak muda sekarang ni banyak menghadapi masalah-masalah yang tak pernah dihadapi oleh beberapa mereka. Mereka disuruh belajar kuat-kuat, pergi universiti, keluar universiti, tak ada kerja. Zaman dulu, ibu bapa semasa mereka muda, selepas keluar universiti, dapat kerja, mereka mampu beli rumah sendiri. Sekarang ni dah keluar satu istilah baru, dipanggil keluarga sandwich. Keluarga sandwich ni adalah satu istilah baru yang hanya wujud sekarang. Dulu tak wujud. Keluarga sandwich ni ialah di dalam sebuah rumah tu ada ayah, ada anak, ada cucu. Kenapa? Sebab si anak ni dah tak mampu keluar untuk membeli rumah dia sendiri.
pada tahun 2015, 28% kes muflis berpunca daripada pembiayaan peribadi dan 27% kes muflis berpunca daripada pembiayaan kenderaan. Merujuk statistik pada Jun 2016, kadar hutang isi rumah di Malaysia telah hampir kepada 89% daripada KDNK negara, iaitu berjumlah 1.086 trilion ringgit. 56.2% daripada hutang isi rumah ini adalah di atas pembiayaan perumahan dan 15.5% di atas pembiayaan kenderaan. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 5.4% pada tahun 2016. Statistik kes muflis daripada tahun 2012 sehingga September 2016 menunjukkan sebanyak 97,215 individu diisytiharkan sebagai bankrupt. 22,581 adalah golongan muda yang berumur 25 hingga 34%, mewakili 23% daripada jumlah keseluruhan, dan 1,157 diisytiharkan bankrupt walaupun mereka berumur 25 tahun ke bawah. Kajian saya ke atas 1,000 responden golongan belia berumur 40 tahun ke bawah mendapati bahawa 63% daripada mereka masih lagi tidak mempunyai rumah. 62% daripada mereka juga masih lagi tidak ada apa-apa pelaburan. 61% sentiasa mengalami kesukaran untuk membuat bayaran bulanan pinjaman dan 13% sentiasa menghadapi masalah untuk membuat bayaran bulanan pinjaman. 32% mengakui bahawa mereka telah mencapai had maksimum kredit kad. Setelah saya berjaya menyelesaikan hutang saya terakhir iaitu hutang pembelajaran, saya rasa lega dan happy sangat. Secara tak langsung saya rasa ianya membantu saya dalam mengurangkan stres dalam kehidupan seharian saya. Yakinlah bahawa harta yang banyak ataupun barangan yang berjenama ataupun rumah dan kereta yang besar tidak semestinya menjanjikan kebahagiaan yang kekal. Yang penting ialah ketenangan di dalam hati bahawa kita tidak terikat dengan bebanan hutang yang melampau yang menyebabkan kita terpaksa bekerja keras semata-mata untuk memenuhi keperluan membayar hutang terhadap institusi kewangan. Kehidupan yang bahagia tidak semestinya dikelilingi dengan harta, tetapi kehidupan yang bahagia apabila hati telah bebas. Okey, itu video yang saya buat sebelum ni. So Cik Zaki, rumah yang besar, kereta yang besar, bini yang besar tidak menjanjikan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya. So kena bersederhana lah semua dan sudut perbelanjaan. Itu sajalah saya punya perkongsian. Sebab kalau boleh kita alu-alukan pertanyaan yang lebih spesifik berkaitan dengan OPR ni. Sebab sekarang pun dah 11.30. Betul Cik Zaki? Betul. Ya. 11.30 lah kan? Itu saja. Sekian perbincangan saya, sembang-sembang saya. Okey, Prof, terima kasih di atas perkongsian pada pagi ini. Cukup menarik ya. Makin lama makin ramai katanya ya peserta yang join baik di Zoom maupun di FB Live. Tapi kita lihatkan sebentar, Prof. Bila nanti kita akan pergi semula kepada Prof untuk sesi Q&A. Memang banyak soalan-soalan dimukakan di chat kita, juga di WhatsApp kita dalam bulan. Dan okey, Prof, soalan-soalan yang diajukan oleh peserta kita baik daripada Zoom dan juga FB. Saya bagi pada yang di Zoom dahulu. Yang pertamanya datang daripada Darul Safwan. Ditanyakan kita dengan UPR juga. Apakah kesan, Prof? Kesannya atas peningkatan UPR kepada pelabur-pelabur kita, Prof. Silakan. Okey, kalau sebut tentang pelabur, dia ada pelbagai jenis pelabur. Ada yang melabur di dalam equity, iaitu saham di bursa besar. Ada yang pelabur yang membeli bond ataupun sukuk.
yang biasanya menjanjikan pulangan tetap. Tetap. Ada juga pelabur mata wang, dia berkaitan dengan mata wang asing, perubahan mata wang. Ada sekarang ni pelabur kripto, pelabur hartanah, Ya. dan juga pelabur yang bertumpukan kepada amanah saham ataupun trust fund yang mempunyai portfolio pelbagai. Maknanya kalau ada yang setengahnya suka pergi ke satu jenis aset, tapi kalau yang melabur kepada amanah ni, dia akan melabur kepada pelbagai jenis aset dalam satu pelaburan. Oleh itu, OPR memang akan memberi kesan kepada beberapa jenis pelaburan. Sebagai contoh, kalau OPR meningkat, aktiviti biasanya perlahan, orang kurang membeli. Jadi mungkin orang kurang juga meminjam untuk membeli rumah. Maka hartanah mungkin jatuh nilainya sebab tak ada orang nak beli. Dan juga sepatutnya kalau OPR rendah, dia akan meningkatkan prestasi pasaran saham. Jadi pelabur saham pun mungkin akan dapat impak positif. Cuma ada tadi yang mention OPR kadar faedah di Amerika Syarikat meningkat 0.25% 2 hari lepas. Lepas tu dia punya pasaran saham meningkat, pasaran saham kita pun meningkat. Itu dia lain. Dia sebab apa? Sebab bila dia meningkat sedikit. Jadi dia mengurangkan kekukuhan dolar. Jadi dia mengukuhkan ringgit. Jadi bila mengukuhkan ringgit tu dia memberi impak positif kepada pasaran saham kita. So maknanya kadar faedah di Amerika Syarikat pun boleh memberi kesan kepada pasaran saham kita dan juga ringgit. Secara ringkas, memang kenaikan dan juga penurunan OPR boleh memberi kesan terhadap pelaburan untuk pelbagai jenis aset. Kecuali fixed deposit lah. Kalau fixed deposit untuk yang sedia ada, okey. Tapi lepas tu kalau kita renew fixed deposit tu, dia akan berubah juga kadar pulangan. Ya, itu dah jawapan daripada Prof. Kesan di atas pelabur OPR kita. Okey. Seterusnya apa ni Prof? Fakrul bertanya juga. Tadi kalau daripada ibarat pelabur, bagaimana pula dengan naik turunnya OPR ini akan memberi kesan kepada naik dan turunnya nilai ringgit kita, nilai ringgit Malaysia. Silakan Prof. Okey, sebenarnya nilai ringgit amat terkesan dengan pergerakan mata wang dolar. Okey, sebab kita apabila melakukan dagangan, kita biasanya berdagang menggunakan US dollar. Apabila berlaku permintaan yang tinggi terhadap US dollar, dia akan menyebabkan bukan saja ringgit, malahan mata wang dunia lain juga turut terkesan. Oleh itu, kalau kita sebut OPR ni dekat US dia panggil interest rate. Interest rate yang dikenakan oleh Reserve Persetujuan di sana boleh memberi kesan kepada dolar dan boleh memberi kesan kepada ringgit. Itu kita lihat sekarang ni masa pandemik, kenapa ringgit kita jatuh teruk disebabkan Reserve Persekutuan di Amerika menaikkan kadar faedah dengan begitu agresif, menyebabkan ringgit dolar mengukuh, ringgit kita jatuh. Sekarang ni peningkatan kadar faedah di Amerika Syarikat itu dah semakin mendatar, dia dah makin slow. Bila dia makin slow tu, maknanya ringgit pun dah tak kukuh sangat, dolar dah tak kukuh sangat, maka ringgit kita kembali mengukuh. Oleh itu memang ringgit terkesan, tetapi dia lebih terkesan kepada kadar faedah di Amerika Syarikat. Dan untuk OPR pula, dia pun turut terkesan seperti saya sebut tadi. Apabila kita menaikkan kadar OPR, dia boleh menarik pelaburan. Apabila pelabur datang ke negara kita, dia akan melabur, beli ringgit pun akan kukuh. Okay. Ini kesinambungan daripada persoalan yang dinyatakan oleh Sariman Saleh, iaitu Prof, OPR naik, saham naik. Berlaku juga di US Eurozone ya Prof. Kamu silakan Prof. Ya, sebab apa seperti saya sebut tadi, dia kenaikan dia, kalau dia naik tinggi sangat, saham akan jatuh. Tapi di Amerika Syarikat dia naik 0.25 saja. Sebab sebelum tu dia naik 0.75, lepas tu dia naik 0.5. Sekarang dia naik 0.25. Jadi dia dah macam ni. Dia dah jadi macam ni sebab inflasi dia dah turun daripada 9% turun ke 6.11 ke macam tu. Maknanya dah nampak tanda-tanda ekonomi dah sedikit perlahan. Disebabkan itu dia dah tak begitu agresif. Jadi bila dia buat macam tu, maknanya menimbulkan orang kata keyakinan untuk orang kata bahawa kadar faedah ni dia dah tak akan naik begitu tinggi. Jadi kos pinjaman mungkin tidak terlalu mahal. Jadi ada ruang untuk mula kata kembali mendapat pulangan yang yang kata yang sesuai lah untuk pinjaman. Jadi itu yang orang seronok sikit.
meningkatkan saham kat sana. Okey, itu dia tariman jawapan daripada Prof. Kita keluar daripada soalan pada Syikin. Dia bertanyakan, adakah skim pembiayaan Islamik juga terkesan dengan kenaikan OPR ni, Prof? Silakan. Ini isu panas ni. Kena Itu tanya juga saya- ke Prof. Sebab dia izin bertanya ni lah. Aku tak berkata sikit pandangan Prof. Silakan. Yelah, hari tu saya buat ada satu komen kontroversi front page Utusan Malaysia lagi tu. Cari nama saya, cari Utusan Malaysia, jumpalah artikel tu. Okey, Aha. sepatutnya pembiayaan Islamik tidak terkesan. Ianya adalah kadar tetap, kadar Ya. tetap. Jadi kalau OPR naik ke turun, tak turun. Tetapi baru-baru ni, masa kita punya OPR naik 0.25, bila Bank Negara announce 0.25 naik tu, the next day Bank Islam mengumumkan kadar keuntungan Oh. naik juga 0.25, kita pun naik. jadi apa yang saya boleh katakan sekarang ni, ada setengah produk Bank Islam itu pun juga turut terkesan dengan kenaikan OPR. I see. So, Ada jugalah Prof. ada juga. Ada juga. Alright, tu dah Syikin. Jawapan daripada Prof. Dan cubalah cari apa yang Prof menyatakan. Okey, Zali Zulkifli yang bertanya, Assalamualaikum Prof. Okey, jangkaan Prof lah agak-agaknya. Bila agaknya OPR ni akan mula turun Prof? Jangkaan Prof, silakan. Okey, saya lihat dia akan naik lagi. Okey, sebab kerana kita masih lagi belum mengawal inflasi dengan berkesan, dan juga faktor itulah untuk memastikan pelabur tak tarik, pelaburan keluar daripada negara kita secara berterusan. Tetapi kenaikan itu mungkin lebih perlahan. Tahun lepas kita tengok naik sampai 1%. Tahun ini maksimum pun mungkin 0.5%. So jadi dia perlahan, okey, dan saya ingat dia akan kekal kat situ, sekitar 3.25 ataupun sekitar paling tinggi 3.25 lah saya tengok. Mungkin naik 3 ataupun 3.5. Adakah dia akan kembali turun? Boleh juga berlaku sebab World Bank dan juga International Monetary Fund tahun ini mensasarkan pertumbuhan KDNK global hanya sekitar 1 hingga 2%, dan negara kita mungkin sekitar 4 hingga 5%. Untuk merancakkan kembali, sepatutnya OPR kena diturunkan. Dia bergantung kepada situasi global. Kemungkinan kalau betul lah orang kata jangkaan World Bank tu bahawa ekonomi akan sedikit merosot, dan OPR yang rendah sepatutnya boleh membantu merancakkan kembali ekonomi. Kemungkinan boleh berlaku. Kita kena tengoklah banyak faktor macam geopolitik, macam perang tarif US dengan China, semua ni akan memberi kesan. Ya. Itu dia Cik Zali, jawapan daripada Prof. Kita pergi kepada soalan seterusnya kepada Muhammad Samsul Anwar bertanyakan, betul Prof, jalan terakhir adalah bertemu dengan AKPK, salah satu daripada untuk mensusulkan kembali pinjaman kita. Sepatutnya pada pandangannya tak boleh, yang mana yang tak boleh bayar pergi dulu ke bank dahulu untuk perbincangan dalam persetujuan. Apa pandangan Prof? Silakan. Saya setuju, memang memang boleh berjumpa dengan bank untuk terus berjumpa dengan bank untuk waktu. Cuma setengah dia ada banyak komitmen. Dia ada komitmen. Dia ada pinjam kredit card kat bank ni, lepas tu dia buat pinjaman kat bank sana. Oleh itu kalau nak mudah boleh terus jumpa AKP, dia boleh terus kontak semua bank ni. Tapi kalau kita cuma hutang satu bank, pergi je lah kat bank. Beran lah. Dia bergantung pada sebanyak mana kita punya komitmen tu. Sebab bank ni dia boleh struktur, tapi bank ni nanti dia tak selari dengan kita punya kata kemampuan. Kalau banyak bank tu banyak berhutang tu, AKPK boleh bantu dari segi tu. Alright, okay, Mak Samsul, AKPK boleh bantu sekian je banyak. Alright, kita pun kepada Fakrul Zamri ditanyakan, okey, ni pandangan beringat pulangan sukuk pula. Apa ni Prof? Apakah OPR memberi impak kepada pulangan sukuk? Silakan Prof. Ya, dia boleh beri impak dari segi dipanggil yield, pulangan, bond yield. Sebab apabila OPR sebagai contoh makin tinggi, maka harga bond
dia akan jatuh sebab kupon dia rendah, tetapi bila harga jatuh dia punya yield akan tinggi. So dia ada kaitan dia dengan harga bond dengan yield. Sukuk ni adalah dipanggil Islamic bond, dan dia kalau beri kesan kepada yield ni apabila ianya didagangkan di pasaran ataupun di over the counter untuk sukuk ni. Apabila didagangkan itu atas kaunter, maka harga ni terkesan dengan perubahan OPR. Memang dia ada kesan dia. Memang ada kesan ya, bro. Ini mungkin kita mendapat soalan daripada Mr. Yogam juga berkaitan dengan SN sukuk. Okay, adakah berbaloi untuk melabur dalam fixed income instrument seperti SN sukuk ni, Prof? Okay, dia bergantung kepada selera risiko kita. Setiap daripada kita ada orang kata selera berbeza. Macam setengah orang tu dia risk averse, dia mahu yang terjamin, pulangan yang tetap tetapi tidak semestinya tinggi, janji dapat. Ada yang jenis agresif, mahu pulangan yang tinggi tetapi kata sanggup menanggung risiko kerugian jika ini berlaku. Kalau ASN sukuk ni dia stable tetapi pulangannya rendah. Sebab kalau kita nak yang tinggi lebih kepada equity. Oleh itu gantung kepada selera kita. Dan kalau fixed income tu biasanya dia tak terkesan kalau kita just beli dalam sukuk dan kita tunggu dia punya pulangan itu tak kesan. Yang terkesan kalau kita beli jual sukuk tu, itu yang kita terkesan. Tapi kalau setakat simpan dalam sukuk tak terkesan. Baik, okey. Fakhrul dan juga Yogam, anda betul-betul yang bertanya mengenai dengan pulang sukuk. Kita pergi pada soalan mungkin yang terakhir saya dapat dalam WhatsApp kita, Prof, itu daripada Kekanda. Kekanda pula dia punya glamour itu, Prof. Okey, dikatanya saya terbaca dalam ekonomi global dan juga utama seperti US mungkin mengalami kegawatan pada 2023. Apa saranan Prof kepada pengguna di Malaysia? Silakan, Prof. Ya, seperti yang saya sebut tadi lah, Bank Dunia menganggarkan akan berlaku sedikit perlahan ekonomi global pada tahun ini. So sebagai pengguna di Malaysia, saya rasa sepanjang pandemik kita dah belajar bagaimana untuk berbelanja dengan berhemah, berbelanja ikut kemampuan, tidak menambah hutang baru, dan kalau ada duit lebih tu gunakan untuk simpanan dan juga pelaburan. Macam simpan dekat melabur dekat ASB, return pun bagus dan dijamin oleh kerajaan. Teruskan kata disiplin dalam segi pengurusan kewangan, jangan tambah hutang lah seperti yang saya sebut tadi, kerana ketidaktentuan tu masih lagi ada. Selagi ada kata wang lebih untuk melabur dan menyimpan tu, insya-Allah kita akan selamat sebab disebabkan ketidaktentuan kita tak tahu bila kita perlukan wang di hari hujan. Oleh itu teruskan kalau dah sentiasa melabur menyimpan. Kalau yang tak ada cukup duit untuk melabur menyimpan, gunakanlah masa yang free lapang tu untuk meningkatkan kemahiran, upskilling, reskilling, mencari punca penambahan pendapatan melalui tak tahulah kalau ada masa kerja lagi tambahan kerja ke ataupun cari kerja yang menjanjikan gaji lebih tinggi. Inilah masa untuk kita memastikan kita mampu mendapat pendapatan yang lebih mampu. Alright, terima kasih Prof di atas jawapan-jawapan yang diutarakan oleh para peserta kita di sesi semi pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey, dan kita harapkan kepada yang bertanya tadi telah mendapat jawapan yang daripada Prof sendiri. Kembali bersama Prof. Prof berkaitan dengan OPR naik lagi, apa impak kepada peminjam ni cukup menarik, dan mungkin apa pandangan terakhir Prof lah berkaitan dengan OPR ni kepada pendengar-pendengar kita. Mungkin ada saranan juga kita. Silakan Prof. Ya, terima kasih Encik Zaki dan ASNB. Secara penutup ringkasannya, kita sebagai individu, sebagai peminjam, sebagai rakyat, kita harus kita harus tahu apa yang berlaku di peringkat nasional dan juga di peringkat penetapan dasar monetary, kerana apa yang ditetapkan oleh Bank Negara iaitu penetapan kadar OPR akan memberi kesan kepada kita, terutamanya sebagai peminjam. Oleh itu, sebagai peminjam, kita harus sentiasa membekalkan diri kita dengan ilmu pengurusan kewangan yang terkini, sentiasa mendisiplinkan diri dalam simpanan, dalam pelaburan, dalam komitmen pembayaran pinjaman, kerana semua ini akan memberi impak kepada kita pada masa hadapan, dan juga sebagai peminjam yang bijak, ilmu itu adalah penting, disiplin diri juga penting,
yang lebih penting kita salinglah bantu-membantu sesama kita untuk melengkapkan ilmu dan juga bantuan lah. Kalau ada yang terkesan, kita bagi tahu mereka cara-cara untuk menangani situasi yang berlaku apabila OPR semakin meningkat sebagai contoh. Okay, terima kasih Prof. Mahathir Dr. Ahmad Razman yang sudi berkongsi dengan kita paling cukup menarik, dan kepada anak-anak muda yang macam saya dengan Prof ni, itu dia yang bakal akan meneruskan penghidupan dengan zaman mereka sekarang ini. Jadi sentiasalah mendapatkan maklumat berkaitan dengan mungkin anda ingin bergaya hidup bergaya, mungkin anda ingin hidup senang, tetapi sentiasa berhati-hati kita harapkan. Dan kepada anda yang bersama kami, terima kasih. Dan untuk makluman peserta, setiap Jumaat jam 10 pagi seperti hari ini, SMB mengadakan program sembang-sembang SMB yang terbuka kepada umum dengan topik-topik yang berlainan setiap minggu, alhamdulillah. Dan sekiranya anda berminat untuk menganjurkan webinar secara online khusus kepada rakan-rakan anda, kekitangan staf serta organisasi di luar sana, tuan-puan bolehlah hubungi kami melalui email kepada kami financialeducation@smb@pmi.com.my, ataupun hubungi kami di talian tentera 2505813 ataupun 2505479. Bukan hadiah yang kita harapkan, tetapi ilmu yang dapat kita kongsikan dalam program Sembang-Sembang SMB. Selagi terima kasih kepada Prof. Mahathir Dr. Ahmad Razman di atas perkongsian. Dan insyaAllah Prof, kita akan panggil lagi Prof untuk berkongsi dengan tajuk yang lain pula. Dan bagi pihak SMB sekali lagi, mereka terima kasih kepada anda. Dan kita pun nak sambung cuti besok, cuti Sabtu, Ahad, dan sambung nak cuti hari Senin Prof. Wah, cukup menarik, cukup menarik. 3 hari bercuti. Jadi anda sentiasa menjaga kesihatan di sana Jangan lupa COVID tetap ada. Dan selagi bagi pihak SMB, mohon maaf kurangnya berlaku sepanjang kena jalankan. Dan sampai berjumpa di lain waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.